Didik TV KPM. Untuk bahagian ini nantaqil insya-Allah ila qismil ba an-nusus. An-nusus ni maksud dia teks. So kajian teks Syafiqah ya. Baik. Sama ada teks tersebut berbentuk qasidah ataupun syair. Okey, ataupun nasar, prosa. Tadi kita belajar sejarah perkembangan dia sama ada pada syair ataupun pada prosa. So sekarang ni soalannya macam pelaksanaan dia lah. Okey, kita nak tengok ciri-ciri yang kita belajar tadi dalam nusus. So kita kena buat dirasatun nas. Okey, kajian teks. Kajian teks untuk nusus inilah fa lihazal qism kama qultu lakum laha soalani. Ada dua soalan, juga kena jawab kedua-dua soalan tersebut. Okey. Okey. Kita masuk pula al-mawdu'. Perkara yang perlu diberi perhatian, tajuk-tajuk utama dalam nusus. Okey, qad qultu lakum anna lin-nusus qismani. Ada dua bahagian tadi saya sebut, syair dan juga prosa. Tetapi pembahagian di sini saya olah ikut pembahagian peperiksaan. Sebab kita fokus pada periksa sekarang ni, kita nak sukses. Ya, okay, kita nak sukses. So kita fokus pada peperiksaan. Sebabnya di sini kalau lihat pembahagian ni, yang ini adalah tajuk syair ataupun qasidah. Yang ini tajuk khutbah. Maknanya sini syair, sini nasar lah, prosa. So saya gabungkan. Kenapa saya gabungkan? Kerana ini kalau tanya pelajar dia tahu dah Ustaz. Penggabungan ini adalah kerana kedua-duanya adalah tajuk teks hafazan. Maknanya teks untuk qasidah ini yang mereka pelajari dan juga khutbah ni dia kena hafal. Okey, teks tu dia kena hafal. Okey, ini bahagian yang pertama. Yang kedua ni dia banyak sikit. Okey, ada 1 2 3 4 5 6 7 tajuk. Yang ini tak memerlukan pada hafazan pada qasidahnya ataupun makalahnya. Okey, makalah pun bahasa kita pun guna makalah jugalah, rencana. Kan? So di sini tajuk yang hanya berdasarkan kajian teks saja ataupun tokoh yang membuatnya. So ada 7 tajuk, iaitu yang ni tajuk qasidah Rihlah Abisah. Okey, ini sebenarnya susunan dia adalah mengikut tajuk Madaris Syu'ara dalam bahagian adab tadi. Ada lima aliran. So sini adalah aliran yang dia buat dengan dua penyair. Okey, ini penyair terkenal lah pada zaman ni, Rihlah Abisah. Masrahiyah ni adalah pementasan. Macam kita mungkin mereka kata musical punya pementasan lah. Arab ni dia buat musical dia adalah dalam bentuk syair. Maknanya dialog dia syair. Okey, tentang Cleopatra. Okey, kemudian Ana, tajuk dia ringkas je Ana. Yang ini kalau kita pegang pada makna zahir, Ilya Abu Madi ni nak cerita tentang diri dia ke? Tak, tentang diri dia, tapi sebenarnya tentang prinsip dia dalam menghadapi zaman dia. Dia duduk kat Amerika, Ilya Abu Madi ni. Dia penyair Arab yang berhijrah ke Amerika dan dia lihat masa tu ada tafriqah unsuriyah, ada unsur perbezaan warna kulit antara masyarakat golongan kulit putih dengan kulit hitam pada masa itulah. Okey. Kemudian yang ini adalah tajuk kitabah ataupun maqalah. Okey, kritikan sosial. Yang ini qasidah Nahjul Burdah adalah berkaitan dengan pujian kepada Rasulullah. Di sini Mai Ziyadah ni tokoh yang di mana Abbas Aqad ni dia meratapi pemergian Mai Ziyadah. Okey, dan yang ni Sahrah Multaqa Ibrahim Naji. So ada 7 tajuk yang perlu dikuasai, ditahu ceritanya. So macam mana kita nak kuasainya teks ini? Pertama sekali untuk teks adalah kita kena faham gambaran keseluruhan. Teks tu nak cerita tentang apa? Syair ni cerita tentang apa? Macam tadi saya sebut, bila tajuk Ana, Ilya Abu Madi menceritakan tentang pandangan dia terhadap tafriqah unsuriyah. Amma Nahjul Burdah an Madhir Rasul, pujian kepada Rasulullah. Semua kita dah sebut. Kemudian dapat gambaran umum setiap bahagian tu likulli maqtu'at min hazil qasidah awil khutbah awil maqalah yajibu alaikum an tudriku al-afkar awil nuqat al-muhimmah laha. Kena tahu isi-isi penting dan fokus utama bagi setiap potongan-potongan qasidah tersebut. Jadi kalau untuk nusus alaikum ayuha abna'i wa banati
at-tulab wa talibat, pelajar-pelajar kena fokus perkara ni lah. Alaika al-ihtimam bil umuril atiyah. Apa yang mereka perlu utamakan? Pertamanya tadi saya kata ada soalannya hifzul abyad. Kena hafal teks dia untuk pembahagian yang pertama tadi. Kemudian labudda alaikum ma'rifati asyair. Kena tahu juga siapa penyairnya. Cerita tentang penyair dia secara ringkas. Kan, antaranya tentang kehidupan dia, ciri-ciri sastra dia, munasabatul qasidah atau khutbah ni maknanya sebab apa dia tulis qasidah tu. Tu yang kita nak tahu. Al-ma'na al-am ialah soalan berkaitan dengan huraian ataupun apa yang calon faham tentang teks yang dikemukakan. So pelajar kena datangkan. So yang ini kita akan tengok nanti ma'anil mufradat tentang erti perkataan. Kan erti perkataan ni contohnya untuk sarwah lughawiyah lah, untuk perbendaharaan. Kata mawatin jamal. Mawatin jamal ni kalau bahasa Melayunya adalah nilai estetika. So kita nak tengok ayat-ayat yang menarik, ayat-ayat yang mungkin kalau zaman kita sekarang ni ayat-ayat yang mantap tu, yang orang cia-cia-cia tu. Konon lah. Okey, tapi ni dari segi ilmiah lah, bukan dari segi gurauan. Okey, so kita nak lihat ayat-ayat tersebut dari sudut cantik dia, dari sudut mana. Kita nak kaitkan dengan satu lagi subjek yang ada dalam STAM ni, balaghah. Kita applykan balaghah dan subjek balaghah dalam mawatin jamal. Kita tengok nanti dan akhirnya ta'liq ni adalah apa dia kritikan ataupun pandangan pengkaji sastra terhadap teks-teks yang kita pelajari. So kita tengok di situ antaranya pandangan pengkritik, ara' an-nuqat, ma'akhis alal qasidah. Saya masukkan di sini kerana at-tulab ahyanan la yastati' an yufarriqu bainal ma'akhis ala ma yu'khazu ala wa ma yu'khazu min. Pelajar ni dia biasa jumpa dengan pengajaran. Kalau yu'khazu min pengajaran, kalau ala sebenarnya kekurangan yang ada. So kadang dia tengok soalan sekali lalu, ni pengajaran lah, seronok dia goreng untuk pengajaran. Tapi tak kena soal apa yang dikehendaki dan juga ciri-ciri qasidah tersebut. Okey, ini bentuk soalan yang pertama tadi, hifzul abyad. So hifzul abyad ni dia suruh kita akmil al-ashtur al-khaliyah. Jadi calon kena sempurnakan tempat-tempat yang kosong. Saya bawa contoh ni 2. Sebenarnya kalau sebut ashtur ni lebih daripada 2, kan? So ada 2 tempat kosong ni kena tulis. Di sini yang penting. Bila kita kata hifzul abyad, pelajar ini ahyanan yamilu ila hifziha bi wasail kasirah. Mereka ingat dengan cara pelbagai cara. Ada yang buat bentuk lagu lah, bentuk apa nak mudah ingat. Saya setuju bentuk tu, tapi saya kata jangan tanya saya lagu apa sebab saya tak pandai menyanyi. Saya bukan artis. Okey. Jadi itu satu langkah yang pertama. Tetapi selain hafal, sebenarnya bila bentuk macam ni, pembuktian hafazan, pelajar-pelajar kena ingat, pembuktian hafazan bukan berdasarkan kamu dah hafal. Kerana hafazan di mulut tu, kalau soalannya lisan, ya. Kalau ditanya secara lisan. Sekarang ni pembuktian hafazan adalah tulis dengan betul. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia menggelirukan dari segi tulisannya. Nanti kita tengok contoh dia. Sebab apa saya kata menggelirukan. Ini contoh kesilapan yang berlaku lah dalam menulis. Contoh paling mudah saya nak cerita dekat Syafiqah. Banyak kita, contoh kalau kita nak tulis nama dalam Jawi ataupun dalam bahasa Arab. Contoh macam nama saya Ruzlan Abdul Rahman. Ruzlan itu tak sah. Abdul Rahman. Ain badam tu untuk Abdul. Sebab kita sebut Abdul satu perkataan, Rahman satu perkataan. Jadi kita cenderung kepada ija ain badal waw lam. Nurul aini. Kita cenderung untuk tulis nurul, nun, waw, ra, waw, lam. Padahal lam tu dekat perkataan aini. Alif lam dekat ar-Rahman, bukan waw lam yang kita ubah dekat Abdul. Itu kesilapan dia. Maksudnya ni mu'zamutullah ahyanan tarku alif lam asyamsiyah. Alif lam asyamsiyah ni yang kalau dalam bahasa Arabnya dia tak berbunyi alif lam tu. Tak berbunyi, perkataan alif tu tak berbunyi. So perkataan ad-dar, contoh dia hanya tulis dar sahaja. Tarkul alif fil qamariyah, yang ni ada bunyi alif lam, tetapi alif lam ni macam Abdul lah, dia bawa dalam perkataan yang pertama, lam dia bawa dalam perkataan yang kedua. Contoh sepatutnya mal anfasu, yang ditulis mal, alif lam ni dia bawa ke sini. Anfas ni dia letak di sini. Okey, al-kalimat al-mutaqaribah fi nutqi, sebutannya sama
Hampir-hampir samalah sebenarnya. Sebenarnya lain. Tapi kadang-kadang kalau kita hafal dengan lagu, contohnya illa. Yang ni ada syaddah, ada sabdu. Tetapi kita tak ubah. Kita buat illa. Okey, yang ni makhraj hampir sama. Sin, shin, tertukar. Khawatiru. Ni arut ni satu lagi pembelajaran lain. Dia suka tulis ke arut, dia tambah huruf. Wow. Okey. Kalau itu bahagian yang pertama, kena berhati dalam penulisan. Yang ini untuk tahlilun nas tadi, yang saya kata tadi maknal am syarah. So untuk tahlilun nas, maknal am untuk mufradat wa kadzalika mawatin al-jamal, yang saya kata cia-cia tadi. Ini cara mudah pada teks tu kita buat macam inilah. Teks tu kita analisakan, kita keluarkan isi penting dia. Ini untuk syarah dia bagi teks Sa'il Hira tentang cerita tentang Rasulullah mendapat risalah. Okey, yang ni kita ringkaskan di sini. Apa kalimat-kalimat penting mufradat? So yang ni mufradat dia. Yang anak panah ni, saya ni suka main dengan warna masa mengajar supaya pelajar nampak apa warna ni untuk apa, warna ni untuk apa kan. So setiap anak panah warna kuning ni adalah untuk makna perkataan yang pelajar perlu ingat, dan untuk hijau ni untuk mawatin jamal. Semua hijau. Merah ni pun untuk mawatin jamal supaya dia tahu jenis-jenis mawatin jamal. So dengan ni bila dia tengok satu-satu teks dia akan nampak. Okey. Kemudian kita masuk pada makna al-am. Ini pun nak buat makna al-am lah. So, soalan paling ringkas yang pelajar biasa guna lihat adalah isyrah al-bait. Okey, syarahkan bait ni. Tapi kadang-kadang pemeriksa ni dia suka bergurau dengan calon. Panel soalan tu dia suka bergurau dengan calon. Saya suka guna istilah bergurau. Dia tak guna dah isyrah. Contohnya dia kata bila dia sama bayin amma sawwara syair, apa yang penyair nak gambarkan, nak beritahulah apa yang nak gambarkan pada calon. Jadi dia kata humasiyatun lam tadri malailu wasura. Jadi sebenarnya kalau kita nak syarah, dalam kita belajar, kita keluarkan perkataan ni. Humasiyatun ni apa maksud humasiyatun ni? Oh ni kinayah ni. Humasiyatun tu maknanya anaknya masih kecil. Okey, anda benar tahu saghirah. Lam tadri mal mufradat, tu penting kita nak tahu mufradat tadi. Saya lam tadri. So mufradat tu ditanya juga soalan, kadang dia tanya sini lam tadri lam ta'rifu ataupun tajhalu, tak tahu. Malailu, bila ada ma, saya kata biasa ma ni memberi maksud apa maksud hakikat sesuatu. Tu ada perkataan haqiqatul lail. Okey, dan surah ni saya kata kamu ingatlah Isra'. Isra' kan perjalanan waktu malam Rasulullah. So Isra' sir fiha, asair fiha. Tapi maksudnya adalah kesusahan. So bila kita ringkaskan ni, kita jadikan ayat dia jadi macam ni. So tadi kita buat dalam bentuk kita asingkan dahulu yang ni. Asing-asing kita dah ada idea untuk kita tulis sebab kita dah tahu perkataan dia. Jadi kemudiannya kita olah dia menjadi ayat. So kita tak perlu hafal. Tu kadang-kadang pelajar dia nak hafal semua teks dan sebagainya menyebabkan dia rasa terbeban. Tetapi dia nampak gambaran, dia analisa pada kalimah-kalimah yang ada dalam teks. Situ adalah perkataan yang membantu pelajar untuk memahami teks. Itu secara ringkas. Syafiqah kalau dia nak penguasaan dalam nusus. Itu dia penjelasan daripada guru kita, Masya-Allah. Penjelasan apa penekanan ni Ustaz penting, perkara-perkara yang penting ketika mana pelajar-pelajar ingin menjawab tentang nusus bahagian B. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ada sambungan sedikit? Okey. Bila Syafiqah sebut tentang penekanan, apa yang perlu kita tekankan? Pertamanya, markah yang besar adalah dekat hafazan bait tadi. Markah hafazan bait tu kadang-kadang sehingga 10 markah. So kena pastikan hafal betul-betul, bukan sekadar hafal, buat banyak latihan kendiri, tulis apa yang telah hafal. Cari kesalahan. Mengenal kesalahan adalah salah satu cara untuk kita mendapat markah. Kita tahu apa yang kita tidak tahu. Kan? Itu satu. Kemudian tentang mawatin jamal, tadi nilai estetika dan sebagainya, perlulah menguasai, mengingati poin-poin yang berkaitan apa perkataan yang boleh membantu kita dalam menjawab. Kemudian dalam contohnya mawatin jamal. Mawatin jamal ni dia ada sebenarnya pelajar dia cenderung untuk menghafal. Kan dalam buku teks sudah senaraikan dah dia cenderung untuk menghafal. Sebenarnya dia bergantung pada pemerhatian.
Dia kena lihat pada pemerhatian. Contoh kalau isti'arah ni bentuk-bentuk cia-cia bahasa Arab lah. Okey, isti'arah, tibaq, kinayah. Dia banyak lagi tapi saya buat contoh 3. Isti'arah, cara kita nak mengenali isti'arah adalah dengan cara isti'arah ni dia banyaknya dalam bahasa kita personifikasi. Personifikasi dalam sastra Melayu kan, daun yang melambai-lambai, ombak yang mempas pantai. Ombak tu tak pernah mempas pun, daun tu bukan ada tangan nak melambai-lambai. So dalam bahasa Arab ni isti'arah, tapi isti'arah ni dia melebihi konsep tu. Bukan saja pada manusia tetapi apa jua perbuatan yang bukan dilakukan oleh pembuat yang sepatutnya ataupun oleh mereka yang membuat yang sepatutnya. Jadi kena cari fa'il, apa bentuk fa'il dalam ni akan membantu kita. Fa'il ni kena cari fa'il dia. Okey, siapa yang membuatnya atau apa yang dia buat ada kaitan ke tidak. So itu yang membantu dia. Tibaq ni ibaratnya perkataan berlawan. Okey, tapi jangan ingat perkataan berlawan bahasa Melayu. Perkataan bahasa Melayu tak boleh lawan suka, lawan tidak suka. So dalam ini boleh. Contoh. Jadi kita bawa sebuah contoh yang kita nampak, oh ni berlawan. Macam ni juga rawafil ni rawafil, dah tahulah lupa kita lawan ingat kan, tapi dia bawa perkataan yang lain yang jarang digunakan. Jadi kita tandakan supaya kita tahu kinayah ini adalah berbentuk perumpamaan. Maknanya kita kena tahulah dia cerita tentang apa. An-najmu bil ufuqi ha'ir, maksud dia adalah bintang yang kehairanan. Bintang tu bercahaya tapi dalam bulan gelap tak nampak apa-apa. Dia nak menceritakan kegelapan malam. Yang ni tadi kita dah sentuh Humasiyah dalam syarah tadi. Jadi semuanya bila kita senarai macam ni, saya tak cerita semua, kita senarai macam ni sebenarnya kita nak lihat apa, kita akan nampak dengan lebih cepat apa yang disenaraikan. Okey, ini contoh kita dah tahu isti'arah tadi, kita nak tahu isti'arah apa yang kita nak buat dekat isti'arah ni. Okey, kita dah tahu isti'arah tadi mesti ada perbuatan. Dalam bahasa Arab disebut ada perkataan ada bentuk fa'il, al-fa'lu. So kita cari dulu fa'il. Okey, ni fa'il, ni fa'il, ini pun fa'il. Oh, banyaknya fa'il. Tajri pun fa'il, fa'il. Tetapi bukan semua fa'il boleh jadi isti'arah. Kan? Fa'il yang mana fa'il dia ataupun apa yang dia lakukan tu bukan benda yang bersesuaian sebab dipinjam. So aku melihat air mata, araq ad-dumuk. Memang kita nampaklah kalau saya menangis, Syafiqah nampak sekarang ni. Kalau Syafiqah menangis pun saya nampak menangis tu. Contoh. Okey. So yang ni mengalir. Mengalir air mata yang mengalir. So nampak. Okey. Menuduh orang. Memang lain kena tuduh tu orang. Jadi tak ada unsur yang berlainan. Menghindari orang yang menembak. Ni cerita ni kalau syair ni cerita, saya ni suka sangat bercerita masalahnya. Banyak sangat penduduk kampung ni kena tuduh oleh Inggeris, so mereka menembak penduduk kampung ni kerana membunuh. So ditembak, menghalang tembakan. Memang kena halang tembakan. So maksud yang sama. So di sini hamam ni merpati. Merpati itu mengetahui musibah kesedihan. Bukan sifat merpati mengetahui kesedihan. Manusia je. Kan nampak murung je. Oh, sedih. So kita tahu di sinilah isti'arahnya. Okey, di sini isti'arah. Kinayah. Kinayah ni perumpamaan. Kinayah ni melalui pemerhatian, kaedah saya tadi kaedah pemerhatian, jangan hafal semata-mata. So kinayah ni kita kena faham keseluruhan bait. Bait ni cerita tentang kesedihan. Rangkap-rangkap ni cerita tentang kesedihan. So mana kesedihan? Aku melihat air mata ibu-ibu mengalir lebat, mengalir dan bercampur dengan darah. Air mata yang mengalir bercampur dengan darah maknanya nak menunjukkan kesedihan. So di sinilah kinayahnya. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita, Masya Allah. Didik TV KPM